Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada semua dan selamat berpuasa kepada yang berkenaan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita sekali lagi dapat mengadakan wacana anjuran bersama sinar harian dengan Majlis Tindakan Ekonomi Malaysia yang turut disokong oleh beberapa buah agensi media ataupun agensi berita. Kalaulah selama ini kita begitu terarah, tersasar kepada isu-isu nasional seperti pilihan raya yang lalu ataupun perpaduan Melayu, maka pada pusingan hari ini insya-Allah kita dapat mengalihkan pandangan kita sedikit kepada isu-isu luar negara, isu-isu antarabangsa, isu-isu global, iaitu mengenai perjanjian perdagangan antarabangsa. Apapun, walaupun ini merupakan isu antarabangsa, isu global, ia masih mengena negara kita. Ia masih mempengaruhi kedudukan kita sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara Malaysia. Apatah lagi dalam konteks perjanjian perdagangan antarabangsa telah pun diwar-warkan juga apa yang disebut sebagai TPPA. Ataupun Trans-Pacific perjanjian yang telah diheboh-hebohkan baru-baru ini. Jadi untuk maksud itu hari ini Alhamdulillah kita mempunyai dua orang ahli panel yang mempunyai kepentingan yang besar berhubung dengan perjanjian perdagangan antarabangsa ini. Termasuklah TPPA yang dibangkitkan tadi. Saya tidak akan berceloteh panjang kerana kita hanya mempunyai masa sekadar 1 jam saja dan kita tidak mempunyai Q&A untuk menurutinya. Pertama saya ingin menyebut bahawa bagi sebuah negara seperti Malaysia, setelah mencapai kemerdekaan, berkedudukan sebagai sebuah negara berdaulat, kita telah terumbang ke dalam dunia antarabangsa, dunia global. Dan secara langsung dan tidak langsung, secara sedar dan tidak sedar, kita tertakluk dengan kepada pelbagai perjanjian perdagangan antarabangsa. Artinya, sama ada kita menghiraukannya atau tidak, sama ada kita memberi kecanaan terhadap perjanjian perdagangan atau tidak, ia tetap akan menerkam, ia tetap akan mempengaruhi kita dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, kita ingin bertanya, apakah dengan kerumitan yang ada, yang sering terdapat dalam perjanjian antarabangsa itu menyebabkan rakyat umumnya jahil terhadap perkara itu? Ataupun kerajaan sengaja merahsiakannya supaya itu lebih memudahkan pengurusan negara, pengurusan masyarakat ataupun seumpamanya. Jadi barangkali senario ini dahulunya begitu dirasai oleh kita. Apakah senario ini mahu diperpanjangkan? Saya nak halakan kepada Datuk untuk memberi sedikit pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Terima kasih Prof. Datuk Mat. Terima kasih Bersina dan kumpulan Karang Kraf kerana telah menganjurkan wacana ini. Ia adalah satu topik yang amat penting dan saya akan ambil peluang pada petang ini untuk memberi penerangan. Mudah-mudahan kita akan dapat maklumat yang lebih lanjut dan lebih tepat tentang TPPA ini. Dalam bahasa Malaysianya ialah perkongsian Trans-Pacific lah, ya, Trans-Pacific Partnership. Jadi kita panggil TTPA lah senang, ya, tak payah kita panggil panjang, TPPA. Jadi ia yang pertamanya saya nak tegaskan kerajaan tahu bahawa ia mempunyai implikasi yang besar, mungkin amat besar daripada negara. Ya, kerana TPPA ini berbeza dengan FTA. FTA ini perjanjian perdagangan bebas. Kita dah tanda tangani banyak dengan negara ASEAN, dengan Jepun, dengan China. FTA ini yang telah ditandatangani sebelum ini meliputi ataupun terhad pada hal-hal perdagangan, iaitu tarif dan pelaburan dan juga perkhidmatan. Tetapi kali ini ia meliputi hal yang lebih luas, termasuklah buruh umpamanya alam sekitar. Jadi oleh itu kesannya benar, kesannya sudah pasti akan menyentuh setiap kita rakyat Malaysia. Ya.
Yang keduanya berkaitan dengan kerahsiaan. Sebenarnya pihak kerajaan telah mengadakan banyak perbincangan, perundingan, konsultasi. Tapi kita mengakui bahawa konsultasi ini tak pernah akan mencukupi. Ya. Memang kita menerima banyak permohonan dan kita telah mengadakan beberapa, termasuklah dengan MTM, Saudara Nizam sendiri telah beberapa kali kita jumpa, termasuklah ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, ahli-ahli Parlimen Pembangkang telah dirundungi. Tapi kita mengakui bahawa memang perlu banyak lagi lah. Dan saya nak maklumkan di sini bahawa Parlimen Dewan Rakyat Malaysia telah buat keputusan dan kita menyokongnya, ditubuhkan satu caucus parlimen, ya. Kerana ahli parlimen walaupun telah diberi penerangan, mereka belum puas hati lagi. Maka caucus ini mengandungi 7 ahli parlimen, 4 daripada kerajaan dan 3 daripada pembangkang. Dan diketuai oleh Yang Hormat daripada Jasin, Datuk Mak Hamzah. Dan kita telah beri komitmen pada kumpulan ini bahawa setelah kita dalam proses perundingan ini, selepas ini kita akan adakan engagement dengan kumpulan ini supaya ahli parlimen 7 orang yang mewakili kesemua parlimen Malaysia ini akan mendapat maklumat yang lebih. Jadi kita tahu bahawa persepsinya kita menyorok ataupun ada rahsia, itu persepsi. Tapi realitinya sudah ada banyak konsultasi, tetapi saya mengakui belum mencukupi. Kena ada banyak lagi. Saya di media menulis dan juga di TV dan berjumpa dengan NGO-NGO, Dewan-Dewan Perniagaan Melayu umpamanya termasuk MTM. Itulah keadaan terkini berkaitan dengan TPP ini. Okey, terima kasih Datuk. Jadi itu satu penerangan dan pendirian daripada pihak kerajaan bahawa ia telah berusaha untuk mewar-warkan TPPA ini bagi memastikan rakyat ini dapat menelaahnya, memahaminya dan seterusnya sama ada menyokongnya ataupun sebagainya. Jadi kita beralih kepada Saudara Nizam daripada MTN. Jadi kita dapati juga kalau di luar negara banyak golongan pendesak kesatuan sekerja di New Zealand, di Australia dan di Malaysia juga seperti CAP dan seumpamanya. Termasuk MTN juga yang telah pun menghiburkan isu ini. Seolah ada perkara yang tidak kena, suatu yang terselindung, suatu implikasi jangka jauh yang sedang mengawam, yang belum menurunkan hujannya lagi barangkali. Jadi barangkali apakah reaksi kerajaan, pendedahan kerajaan, konsultasi kerajaan itu terlalu sedikit, tidak mencukupi dan perlu lagi konsultasi rundingan yang lebih terbuka barangkali. Okey, terima kasih Profesor Musi, yang saya hormati Datuk Seri Mustafa sebagai panel. MTEM melihat isu perjanjian perdagangan Trans-Pasifik ini isu yang sangat penting. Kerana itu kita telah pernah menyebut dalam kenyataan akhbar kita sebelum ini bahawa kita melihat perjanjian ini seolah-olah seumpama satu tsunami ekonomi yang bakal melanda Malaysia dalam tempoh terdekat ini. Yang menjadi kebimbangan kita sebenarnya adalah kerana perjanjian ini sebenarnya telah disertai Malaysia sejak daripada 2010 yang lepas. Tetapi malangnya dalam tempoh 2 tahun perundingan ini berlangsung, kalau kita tanyakan kepada mana-mana pihak, kebanyakan pihak, mereka menyatakan pandangan mereka bahawa mereka tidak tahu tentang isi dan intipati kepada perjanjian ini. Walaupun sebenarnya perjanjian perdagangan ini dia akan menyentuh berbagai bukan sahaja isu perdagangan semata-mata, tetapi melampaui berbagai isu termasuk hal-hal kesihatan dan sebagainya. Dan bila saya dijemput kemari, saya dijemput sebagai CEO kepada MTEM mewakili kehendak keusahawanan, tetapi bila saya duduk di atas panel pada hari ini, sebenarnya bukan sahaja saya mewakili MTEM, tetapi berbagai gabungan NGO yang ada di luar sana yang ketika ini sudah mencecah lebih kurang 100 buah NGO, ya, daripada kumpulan-kumpulan kesihatan, kumpulan-kumpulan alam sekitar, kumpulan-kumpulan even kumpulan agama yang melihat dan bertanya-tanya tentang kesan TPPA ini yang akan menyentuh semua sektor ini. Jadi kebimbangan ini bukan kebimbangan yang pura-pura, bukan kebimbangan yang saja dibuat-buat. Kerana
asas-asas yang telah kita lihat dalam perjanjian perdagangan US dengan negara-negara sebelum ini jelas banyak kesan negatif yang boleh berlaku, dan menggunakan template ataupun acuan perjanjian perdagangan bebas US dengan negara-negara sebelum ini, kita dapat tahu bahawa mereka akan membincangkan perkara-perkara yang akan menyentuh hal-hal bukan saja SME sebagai MTEM, hal perubatan. Dia akan menyentuh hal perundangan yang akan mungkin mengganggu gugat kedaulatan perundangan kita sekalipun. Jadi semua ini sememangnya satu kerisauan kita. Bercakap tentang perundingan seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Seri Mustafa tadi, ini kita lihat satu sama ada kekeliruan di kalangan kita dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan perundingan. Walaupun dalam banyak laporan MITI telah mengatakan mereka telah bertemu dan berunding dengan berbagai pihak, tetapi kebanyakan badan-badan yang tersenarai tersebut termasuk MTEM, kita menafikan bahawa perundingan itu telah berlaku. Ia semata-mata pertemuan yang membincangkan secara umum tentang TPPA tetapi tidak menyentuh intipati perundingan. Saya nak, Prof. Ya, boleh. Okey, saya Sebagai contoh, Prof. Pagi tadi saya baru saja pulang daripada mesyuarat bersama Dewan-Dewan Perdagangan yang ada di Malaysia. Saya bertemu dengan NCCIM dan bila saya semak di kalangan mereka sendiri, mereka kata ya, kita ada pertemuan tetapi isunya masih sama. Perundingan yang ada, intipati perundangan itu tidak mencukupi. Ya. Tidak ada rundingan yang dimaksudkan, tidak ada konsultasi, tapi ada pertemuan. Ada pertemuan. Saya tak nafikan ada pertemuan. Bang Gali memandangkan bahawa ia suatu tsunami sebagai yang disebut. Tsunami dalam bentuk globalisasi, liberalisasi yang semestinya akan merempuh negara bangsa dengan kedaulatannya, dengan kemerdekaannya. Jadi isunya melibatkan perlembagaan, hak asasi ataupun hak istimewa orang Melayu kalau di Malaysia, undang-undang dan seumpamanya. Jadi barangkali apakah pertemuan selama ini yang dimaksudkan tadi mencukupi, memandangkan dimensi yang luas, konsekuen yang melebar, kesan jangka jauh yang akan memanjang. Barangkali pertemuan itu ada sebahagian daripada konsultasi yang berjalan ataupun ia sekata pertemuan brainstorming biasa itu. Saya, Prof, nak rujuk kepada 3 kes spesifik lah, di mana sebenarnya tidak ada perbezaan pendirian kerajaan dengan pendirian beberapa NGO, termasuk pihak pembangkang. Yang pertama berkaitan dengan umpamanya alam sekitar, di mana pihak berkenaan, kementerian berkenaan telah berjumpa dengan wakil kerajaan negeri, di mana kerajaan negeri menyatakan dengan tegas bahawa air pembalakan ini hak negeri. Maka itulah pendirian yang diambil kerajaan pusat dan merundingkan perkara ini dengan rakan-rakan yang lain, iaitu kita nyatakan bahawa kita tak boleh setuju dengan syarat-syarat yang dikenakan, yang mana beberapa negara ini mahu supaya dimasuk juga hal-hal berkaitan pembalakan. Kenapa? Kerana kita berunding dengan kerajaan negeri. Yang kedua berkaitan dengan ubat-ubatan open drugs tadi. Saya nak jelaskan di sini bahawa tidak ada apa pun yang sudah muktamad. Orang Putih kata this is work in progress. Banyak pun susah lagi. Jadi banyak input daripada Nizam atau pembangkang atau wakil kerajaan. Memang kita ambil kira. Dalam hal drugs ini kita tahu bahawa ada banyak pihak menyatakan bahawa sekiranya ini disetujui ataupun sekiranya cadangan Amerika disetujui, maka ini akan membawa kesan buruk. Maka itulah juga pandangan yang kita bawa. Kita tidak akan bersetuju. Sudah jelas dalam Parlimen. Kita tak akan setuju dengan cangan-cangan yang akan memberi kesan buruk kepada kita. Satu lagi ialah berkaitan dengan akses pasaran kepada pasaran pembinaan ataupun kontrak di sini. Pihak berkenaan itu Kementerian Kewangan ada perjumpaan dengan Persatuan Kontraktor dan dewan-dewan. Maka pendirian itu
digunakan oleh Kementerian Kewangan untuk sebagai satu asas kita merunding. Jadi saya nak sebut sini bahawa ada persepsi bahawa ini sekadar taklimat, ya. Itu persepsi, tapi sebenarnya saya sebut tadi 3 berkaitan dengan ubat-ubatan, berkaitan dengan hak kerajaan negeri, berkaitan dengan kontrak. Pandangan kita adalah berasaskan kepada rundingan yang kita adakan dengan negeri-negeri dan pihak lain. Satu lagi berkaitan dengan Amerika Syarikat. Kita ada 11 buah negara. Setiap negara ada hak, ya. Dan isu berkaitan dengan kita kompromi kedaulatan kita, memang ini satu perkara yang besar, ya, kepada kita. Maka kita tidak akan kompromi, kita negara merdeka dan sudah pasti bahawa kita akan memastikan kepentingan kita akan terpelihara. Setiap negara akan ada kepentingan, kita pun ada kepentingan. Jadi saya nak tegaskan di sini bahawa ada 3 parameter yang menentukan pendirian kita. Yang pertama ialah perlembagaan dan undang-undang dalam negara kita. Ini penting dalam membantu kita untuk menentukan pendirian. Yang keduanya ialah hubungan kerajaan negeri kerajaan pusat, ya. Ada hal-hal yang dalam bidang kuasa kerajaan negeri, maka ini kita nyatakan kepada kawan-kawan kita tak ada kuasa. Maka itu 2 parameter yang kedua. Yang ketiga ialah dasar-dasar negara, termasuklah dasar umpamanya untuk membantu Bumiputera, dasar berkaitan dengan PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Itu 3 parameter yang penting, ya, yang menjadi panduan kepada kita. Tapi saya nak tegaskan sekali lagi bahawa beberapa pandangan yang kita bawa ke meja perundingan adalah berasaskan kepada konsultasi kita dengan pihak berkepentingan. Akhir sekali dalam hal ini, Orang Putih kata this is work in progress. Tidak ada satu pun yang masih muktamad. Maka itulah sebabnya wacana seperti ini adalah penting untuk kami, ramai pegawai saya hadir sini. Perbahasan dalam parlimen penting untuk saya. Itu sebabnya kita telah meningkatkan lagi engagement dengan pelbagai pihak. Termasuklah dengan caucus parlimen ini, kita akan adakan engagement yang lebih kerap dengan mereka. Ya. Jadi wacana ini dan input daripada Sir Nizam dan lain-lain membantu kita. Tetapi tak semestinya kita setuju dengan semua. Tetapi apapun, itu 3 hadnya, iaitu parametersnya, iaitu Undang-Undang dan Perlembagaan Malaysia. Yang kedua, Federal State Relations. Ya, lebih lagi sekarang ni, beberapa negeri tidak sehaluan dengan kerajaan pusat. Kita cukup sedar. Yomak-gombak bangkit perkara ini dalam parlimen. Saya terangkan perkara ini. Dan akhir sekali dasar-dasar kita, termasuklah dasar berkaitan dengan vendor umpamanya untuk membantu Bumiputera. Itu pendirian kita. Maknanya affirmative action ataupun dasar Bumiputera yang masih lagi yang dipertahankan kerajaan ini menjadi salah satu daripada pertimbangan dalam memandu kita menjalankan rundingan ini. Ya, terima kasih Datuk. Maknanya seolah-olahnya kerajaan juga membuat persiapan dan persediaan untuk menghindar gejala yang dibawa oleh TPPA dengan pelbagai langkah yang telah pun disebutkan. Satu sinarai yang panjang tadi berhubung dengan affirmative action, perlembagaan, hubungan negeri. Tapi apakah juga dengan TPPA ini juga kita dihantui oleh gagasan yang lebih luas, yang lebih besar daripada Amerika Syarikat. Walaupun kita disebut tentang keuntungan besar daripada perdagangan, tetapi juga perdagangan Amerika yang akan melebar luas ke Asia Pasifik, yang menenggelamkan kawasan kita, rantau kita yang barangkali akan, kata Orang Putih, overtake segala persiapan persediaan itu. Apakah itu satu yang menghantui juga? Saya rasa apa yang disebut oleh Datuk Pengerusi tadi sangat tepat. Itu juga kerisauan kita. Kerana kita lihat bahawa perjanjian TPPA ini harus diteliti, ya, sama ada di peringkat secara dalaman ataupun secara global. Apakah kesan, contohnya, buat masa ini antara permintaan awal MTEM kepada MITI, tunjukkan kepada kita cost benefit analysis, kajian kos dan manfaat yang bakal Malaysia terima andai kata kita menyertai perjanjian perdagangan ini. Yang kedua juga, kita juga minta tentang apakah kesan kajian mendalam tentang impak sosial, impak ekonomi mahupun impak perundangan andai kata kita masuk pada perjanjian ini. Dan kita juga dapat harus melihat perkara ini secara lebih meluas. Contohnya komen yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad kemarin apabila dia mengatakan bagaimanakah kesan perdagangan Malaysia dengan China sebagai satu contoh apabila kita menyertai rejim perdagangan TPPA ini. Sedangkan ada rejim perdagangan lain seperti RCEP dan ASEAN. Dan kita sudah dengar juga komen-komen daripada di peringkat ASEAN
Ada satu komen ketika World Economic Forum lepas mengatakan daripada wakil ASEAN yang mengatakan TPP ini bakal akan menjejaskan ekonomi serantau di peringkat ASEAN. Jadi ini yang membuatkan kita tertanya-tanya, apakah sebenarnya dia akan menguntungkan kita atau tidak? Dan penjelasan ini bagi pandangan kita adalah satu tanggungjawab besar yang perlu diberikan oleh MITI. Semata-mata menyatakan trust me, percayalah saya. Semata-mata menyatakan I will give assurance, kita memberi jaminan. Tetanpa jaminan itu tidak disertakan dengan fakta, maka bagi pihak kita sangat-sangat takut. Sebagai satu contoh, Datuk Seri ada menyebut kata pihak-pihak negeri telah dibawa berunding. Pihak di peringkat negeri juga di bawah berunding. Dalam pengamatan kita, dalam perjanjian FTA sebelum ini sebagai satu contoh, dalam tajuk yang disebut sebagai regulatory coherence ataupun keselarasan undang-undang, ada menyatakan bahawa andai kata kita menyertai perjanjian perdagangan ini, andai kata kita menyertai perjanjian perdagangan ini, maka implikasi dia bahawa kita kena menyelaraskan undang-undang yang kita ada di peringkat negara, sama ada di peringkat persekutuan, di peringkat negeri, di peringkat local government maupun perlembagaan itu sendiri harus diselaraskan dengan kehendak-kehendak dan persetujuan dalam perjanjian TPPA. Ini berdasarkan pengamatan kita. Andai kata itu tidak diselaraskan dan andai kata kita ada pihak-pihak foreign company, syarikat asing yang cuba berdagang dengan Malaysia, yang cuba berdagang tetapi terhalang oleh kerana ada halangan-halangan perdagangan daripada peraturan-peraturan sebegini yang kita tidak ubah, maka mereka boleh mengambil tindakan membawa kita ke Tribunal Antarabangsa ISDS atau menekan kita dengan mekanisme State Dispute Settlement SSDS dan memberi tekanan hingga kepada mengadakan economic sanction kepada kita. Penjelasan sebegini yang kita perlukan, bukan satu jaminan kosong. Tetapi andai kata dalam kes-kes begini, saya juga mungkin Datuk Seri boleh memberikan pengesahan kepada kita, adakah perlembagaan kita, undang-undang persekutuan kita, undang-undang negeri kita maupun kerajaan tempatan terpaksa diubah untuk menyelaraskan kita dengan kehendak-kehendak TPPA. Satu contoh lagi yang saya rasa penting contohnya. Sebagai satu contoh, dalam kes perjanjian perdagangan bebas FTA US dengan Peru, jarang sekali perjanjian perdagangan sebelum-sebelum ini menyentuh tentang government procurement ataupun perolehan kerajaan. Dalam FTA dengan Peru, mereka meminta perolehan kerajaan ini dibuka. Dan dalam kes Peru, dalam bidang construction, dalam bidang pembinaan, mereka telah membuka serendah 7 million USD. Ataupun lebih kurang 25 juta ringgit. Saya tanya kepada usahawan-usahawan terutama yang di bidang construction di Malaysia, kalau 25 juta tu besar atau kecil? Dia seolah-olah seumpama satu sekolah saja. Dan ada kata pembinaan di peringkat satu sekolah pun kita nak buka kepada syarikat-syarikat luar untuk masuk. Apakah implikasinya kepada pembangunan SME tempatan? Ini satu penjelasan pemurnian yang baik dan selari dengan kehendak Datuk Seri sendiri, iaitu menerusi pendedahan seperti ini kita akan mendapat reaksi dan respon yang menambahkan lagi feedback bagi membolehkan kerajaan bertindak. Jadi dari satu segi menerusi brainstorming ini juga barangkali ada tuntutan supaya perincian dibuat mengenai persiapan-persiapan sesudah ini, katakanlah berhubung dengan harga obat yang dianggap generik dan seumpamanya, ataupun soal pattern yang kadang-kadang rumit untuk difahami tapi perlu diberitahu. Apatah lagi dalam keadaan di mana media masa hari ini mampu
mengketengahkan isu-isu ini melewati dan melebihi apa yang dapat diberitahu oleh kerajaan. Rakyat semakin mendahului mengenai penerangan berhubung dengan harta TPPA sendiri. Jadi apakah Datuk Seri merasakan persiapan, persediaan, brainstorming yang sudah dibuat itu masih jauh daripada mencukupi barangkali? Prof, saya nak jawab beberapa perkara yang bangkitkan. Lepas tu saya jawab soalan Prof. Yang pertama berkaitan dengan kalau sebut sekolah tu memang menimbulkan dengan Dewan Perniagaan, Persatuan Kontraktor, maka kita ada apa dipanggil threshold yang tinggi, yang amat tinggi, yang tertinggilah ya. Yang ini masih dalam perundingan ya. Jadi saya nak tekan ini this is work belum selesai lagi, belum tamat lagi. Jadi saya tak mau M10 bagi gambaran bahawa sekolah dijeli pun nak tender pada syarikat Amerika, tak betul, tak betul. Kita threshold kita tinggi sangat ya. Jadi itu penting saya tekan. Yang kedua berkaitan dengan apakah ia melibatkan, saya dah sebut tadi ya, bahawa 3 parameter penting. Yang pertama perlembagaan Malaysia ya, dan undang-undang kita. Takkanlah kita nak kena pindah perlembagaan. Pindah perlembagaan kita tahu bahawa bukan senang. Ya, bukan senang pindah perlembagaan ni. Yang kedua saya kata hubungan federal dengan state. Kita mengiktiraf kewujudan negeri dalam negara kita ini. Ada kuasa yang ada pada negeri. Maka takkan sentuh perkara itu. Yang tiga, dasar-dasar negara. Saya sebut dah. Jadi saya nak ulang kerana penting. Kalau sebut sekolah boleh syarikat Amerika boleh masuk ni, saya mesti takutlah, saya faham, semua takutlah kalau itu itu contoh digunakan. Saya nak bagi jaminan bahawa setelah kita adakan konsultasi, inilah sebab kita ambil feedback daripada usahawan Bumi Putra, itulah yang kita bawa kepada meja perundingan. Berkaitan dengan satu lagi adalah berkaitan dengan saya nak sebut kepentingan kita ni, pasal kita ni sebuah negara yang terbuka. Kalau kita tengok sejarah Pulau Pinang Pulau Pinang berkembang kerana ia merupakan satu pelabuhan bebas. Singapura dan Hong Kong berjaya. Kalau tengok di segi realitinya, negara-negara yang perdagangan bebas ini secara teorinya ya, mereka berjaya satu sudutlah. Mungkin dari segi jurang pendapatan ya, besar, tapi ada ciri-ciri kejayaannya ya. Jadi Malaysia sebuah negara Melaka lagi. Melaka kita dapat Islam pun daripada pendakwah-pendakwah datang daripada India dan Timur Tengah kerana mereka berdagang, kerana Melaka merupakan satu kawasan bebas, boleh berdagang ya. Jadi itu sebabnya Malaysia ni kalau kita tengok kepada angka-angkanya merupakan negara yang ketiga, kita panggil the third most trade dependent economy in the world. Pertama Hong Kong, Singapura, lepas itu Malaysia. Jadi Malaysia ni kita berada di tahap sekarang ni adalah kerana perdagangan. Getah kita ada tapi kita tak pandai buat tayar ya. Kalau sawit kita tak mampu nak guna semua, kita kena berdagang. Kita buat furniture, electrical, electronics. Jadi sebagai sebuah negara pedagang, salah sebuah negara yang top 20 lah dalam dunia ni, maka sikap kita kepada perdagangan ialah sikap terbuka. Tetapi apa pun kita buat adalah on our terms ataupun kita ada dasar kita. Jadi kita bukan nak jual semua kepentingan kepada negara besar, kita negara berdaulat ya. Tapi oleh kerana perdagangan itu amat penting bagi negara kita, maka kita lihat secara keseluruhannya. Berkaitan dengan soalan tadi kerahsiaan, ya, saya tahu, saya sudah mengakui banyak tempat di sini pun bahawa persepsinya seolah-olah kita nak menyorok, ya, pada pandangan kami sudah ada engagement, tetapi nampaknya di luar sana masih lagi berpendapat tidak mencukupi. Jadi insya-Allah saya sebut tadi caucus parlimen dan kita akan tingkatkan, penting. Itu wacana ini amat mustahak sekali untuk membolehkan kita mendapat pandangan. Jadi kita tidak akan buat sesuatu yang akan korbankan negara kita. Ya, tetapi apabila saya cakap begitu, kita harus sedar bahawa tidak ada sesuatu pun yang tidak ada kesan buruk. Demokrasi bagus, bebas bersuara. Tetapi bersih buat demonstrasi, mandu teksi, dicoket, tak boleh berniaga. Jadi kalau kita nak kata buat suatu tindakan, tidak ada satu pihak pun akan terjejas. Maka ini adalah satu perkara yang mustahil. Ya? Demokrasi bagus untuk semua. Tapi kalau boleh demonstrasi di rata-rata sehingga menjejaskan kepentingan awam, maka ada pihak, maksud saya, apa jua dasar yang kita buat, ada pihak yang akan terjejas. Highway bagus, kita dapat jalan laju, tapi ada aksiden. Ya, kadang-kadang kereta langgar lori yang park di tepi. Jadi kalau nak dapat jaminan satu dasar itu tidak akan ada satu pun kesan buruk, ini satu perkara yang mustahil. Yang penting bagi kerajaan, kita lihat pembinaan lebuh raya itu
mendatangkan faedah kepada negara. Ya, walaupun ada aksiden, walaupun ada laju macam-macam, begitu jugalah lain-lain program yang kita lakukan. Penderaan kerajaan ialah kita buat satu kajian, kita adakan stakeholder consultation, dan saya ambil kira pandangan Saudara Nizam tadi bahawa banyak lagi engagement dan kajian. Kita dah buat kajian tapi mungkin tidak mencukupi, dan kita akan tingkatkan lagi engagement dan kajian-kajian yang diperlukan tadi. Jadi seolah-olahnya dari segi falsafahnya, dari segi prinsipnya bagi Datuk Seri, perdagangan bebas ini lebih banyak menguntungkan seandainya ia diurus dengan baik, dengan berkesan, termasuk dengan perbentengan yang diadakan kepada negara dan seumpamanya. Jadi persoalannya ialah apakah persiapan-persiapan itu mencukupi atau tidak, itu barangkali persoalannya lah. Ya. Tetapi pada masa yang sama, kerisauan itu juga semakin meluas, memandangkan terkandung sama dalam kemerdekaan negara, kedaulatan negara, kelangsungan negara ialah bukan sekadar harga obat, bukan sekadar patent saja, tapi government link companies, GLC dan seumpama. State driven capitalism yang sudah pun menunjangi perkembangan sesengah negeri dan juga telah menunjangi sedikit sebanyak kebangkitan Bumiputera yang mana equity-nya masih rendah berbanding dengan yang lain. Jadi seolah-olahnya kalaupun ada persiapan, sejauh manakah persiapan ini? Sejauh manakah persediaan ini dapat menangani realiti yang juga berkembang akibat daripada pertemuan antara globalisasi, liberalisasi dengan apa yang disebutkan sebagai bumiputeralism dan sebagainya. Macam mana? Ya, saya ingat itu intipati yang kita sangat bimbangkan. Bukan sangat konsultasi itu. Tapi bagaimanapun perundingan antara pihak MITI untuk betul-betul benar-benar untuk mahu berbincang dengan kita adalah satu titik penting untuk memastikan bahawa kepentingan masyarakat secara seluruhnya itu terjamin. Yang kita risaukan sekarang kerana bila kita melihat 29 bab dalam perundingan TPPA ini, dan apabila kita melihat sebagai satu contoh dalam perundingan TPPA ini 14 bab telah secara teknikalnya, saya ambil perkataan yang lebih tepat, sebelum ni saya kata telah dimuktamadkan, ada yang tegur saya, secara teknikalnya telah muktamad. Apa yang dimaksudkan itu kita tak berapa jelas, apa yang muktamad, apa yang tak berapa muktamad, tapi 14 bab telah teknikalnya telah muktamad. Dan kita telah mendengar banyak kali, terutamanya kenyataan daripada Barack Obama, bahawa beliau mahu perundingan ini diselesaikan menjelang Oktober nanti. Jadi dengan keadaan yang sebegini dan di peringkat Malaysia ini, saya kata rata-rata mana-mana pihak masih lagi membuat pendirian bahawa mereka dan pihak industri mereka ataupun pihak kepentingan mereka itu tidak dibawa berbincang, pandangan mereka tidak didengar. Bagaimana mungkin MITI baru-baru ini pun telah mengeluarkan kenyataan masih komited dengan perjanjian dan masih komited dengan target yang diletakkan. Jadi yang kita runsingkan sangat adalah perjanjian ini akan menyentuh berbagai aspek tentang perkara-perkara yang diminta di peringkat Amerika Syarikat. Mereka menyentuh, ada baru-baru ini dikeluarkan satu report, Trade Barrier Report oleh US Trade Representative Report 2013. Dalam tu ada ratusan senarai benda perkara-perkara yang dilihatkan sebagai halangan perdagangan. Sedangkan halal pun dilihat sebagai halangan perdagangan. Saya tahu Datuk Seri pernah menyebut kepada saya, kata itu kita telah perjelaskan. Tetapi dalam bab lain, sebab kita tidak boleh melihat bab itu, topik itu semata-mata dalam konteks tersebut. Tetapi kita perlu melihat konteks itu dalam hal-hal yang lain, bab-bab lain yang mungkin menyentuh hal yang sama. Sebagai satu contoh, ringkaskan sebab masih ringkaskan. Sebagai satu contoh dalam bab halangan perdagangan, banyak perkara yang dilihat oleh Amerika Syarikat, dan ini dia bukan berkata berdasarkan hear pandangan umum saya, tapi satu laporan yang telah dikeluarkan oleh US Trade Representative Report. Jadi perkara-perkara sebagai satu contoh. Sebagai contohnya tayangan filem-filem di Pawagam yang kita ada sebut sebagai Datuk Seri akan beri respon pada persoalan yang dibangkit oleh Nizam adalah soal time frame. Persoalan peraturan-peraturan yang berbagai yang perlu diurus segera.
Jadi kita hala pula kepada Datuk Seri lah dalam berdepan dengan timeline yang sebegini, apakah reaksi dan usaha-usaha terbaru yang boleh dilakukan? Saya nak jawab berkaitan halangan perdagangan. Ya. Kita ada laporan juga, Amerika ada laporan, kita ada laporan. Kita ada laporan tentang halangan perdagangan yang dikenakan oleh syarikat-syarikat atau negara seluruh dunia. Kita mesti pun ada itu tugas kita dan kita ambil tindakan. Dibolehkan di bawah WTO. Tak boleh sebut nama lah di sini, tapi kita pernah ambil tindakan kerana mereka mengenakan pelbagai halangan dan kita ada pertemuan bilateral. Jadi halal tadi, ini adalah satu perkara agama yang penting yang kita pertahankan dan insya-Allah tidak ada masalah sebagai jaminan di sini. Maknanya betul dalam beberapa laporan mereka syarikat disebut perkara ini. Tetapi kita tetap bertegas, ini berkaitan agama kita, tak akan kita kompromi. Saya mengakui kerana disebut dalam beberapa laporan. Timeline disebut oleh Tuan Nizam juga Prof tadi, itu target. Tapi kalau sekiranya benda ni rumit, kita tidak akan korbankan target untuk kalau nak pindah perlembagaan, ya. Jadi target kita tahulah target tahun depan nak kahwin bila, nak beranak target, tapi kadang-kadang tak beranak ya. Itu target ya. Biasalah target, tapi target penting ada target. Target penting untuk sebagai satu untuk menguruskan masa dengan baik. Kalau kita bincang 20 tahun, buat apa kita jadi target itu penting, tapi target tidak harus mengongkong kita untuk mengorbankan kepentingan negara. Itu saya jelaskan. Jadi tadi Nizam oleh kerana banyak soalan jadi saya pun pening kepala nak jawab benda satu. Tadi sebut mengenai China, kesan. Kita ada perdagangan, perjanjian ASEAN dengan China dan ada peruntukan-peruntukan tertentu. Pada pengatahuan kami tidak ada kesan. Sekarang ini China nombor 1 rakan dagang. Kita rasa bahawa kedudukan China sebagai rakan dagang yang pertama Malaysia tidak akan tergugat dengan TPP ini. Jadi itu beberapa jawapan. Oleh kerana terlalu banyak ni saya tak susunlah jawapan saya, minta maaf secara moderator. Tetapi yang terasnya tadi mengenai timeline, saya nak tekankan target penting untuk menguruskan masa. Tetapi sekiranya ada kepentingan yang mustahil untuk kita, takkanlah kita nak korbankan kepentingan negara demi target tersebut. Ya, soal dengan percambahan perbahasan ini, kita mampu membuat rumusan dan resolusi lah. Mengenangkan bahawa keadaan sedang berlangsung, keadaan semakin Tadi satu Prof sebut tentang juga ditanya oleh Tuan Nizam, mungkin saya jelas mengenai state owned enterprises ataupun GLC, ini penting juga ya. So, kalau boleh bagi masa sikit jadi GLC ni besar peranan dalam negara kita Malaysia. Ada Petronas, ada CIMB, ada Maybank di Indonesia. Kata-katalah ada apa tu, kita ada syarikat khazanah ya. Jadi kita juga ada syarikat-syarikat dalam negara kita sini. Jadi state owned enterprises ini merupakan satu instrumen yang penting. Jadi saya nak bagi jaminan di sini bahawa itu dasar kita. Takkanlah kita nak suruh lingkup semua Petronas ke Maybank apa semua. Jadi saya nak bagi jaminan bahawa itu sebab saya kata perbincangan ini penting untuk kita. Kita dah memang itu sikap kita. Tapi setelah mendengar pandangan yang begini lantang, maka menguatkan lagi semangat kita untuk berjuang demi kepentingan negara. Itu sebabnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jadi kita ada dasar-dasar kita. Petronas, sebuah GLC yang penting. PNB, tabung haji, LTAT. Jadi ini juga pandangan yang disuarakan. Saya nak cakap secara terus terang lah. Dalam hal GLC ini kita banyak bincang dengan khazanah. Ya, khazanah mempertahankan kedudukan dan juga Kementerian Kewangan. Dan kita mengambil kira banyak pandangan yang datang daripada Khazanah Nasional dan juga Petronas lain-lain. Jadi kita ada perbincangan ya dengan mereka. Dan betul lah kita tak bincang M10 berkaitan Khazanah dengan Petronas. Tapi kita bincang dengan mereka dan mereka sudah sampai pandangan bukan setakat tulis surat. Malam tadi pun saya temu surat satu daripada Khazanah Malaysia berkaitan perkara ini. Jadi saya nak bagi jaminan di sini bahawa kita ambil kira pandangan pelbagai pihak dan sudah pasti SOE ini, ya, iaitu syarikat-syarikat kepentingan kerajaan di Malaysia memainkan peranan yang besar dan kita mengakui bahawa tanpa mereka maka kedudukan ekonomi kita ini akan tergugat. Petronas umpamanya menyumbang hasil yang banyak pada negara kepada kita semua ni, ya. Jadi takkanlah kita nak korbankan Petronas semata-mata nak ikut telunjuk negara-negara lain, ya. Jadi kita ada kepentingan kita. Ya, daripada kedua-dua perbahasan tadi, ternyata dari satu segi kita diperlihatkan tentang
segala langkah usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan yang memperlihatkan pendiriannya apabila berdepan dengan realiti globalisasi ataupun tsunami ekonomi. Pada masa yang sama kita juga mendengar pendedahan tentang kerisauan, kegelisahan, kerunsingan yang semakin mengena pelbagai jenis. Apakah daripada segalanya ini berlaku suatu macam crystallization, suatu pendirian yang lebih komprehensif yang menyeluruh bagi pihak kerajaan sendiri khasnya sebagai power that be untuk menangani realiti ini. Apakah Datuk Seri merasakan bahawa hasil daripada perbahasan seperti ini barangkali kita mampu memantapkan suatu pendirian yang lebih jelas, lebih jitu, lebih bermakna dalam menghadapi arus yang berkembang ni. Saya nak tekan sekali lagi bahawa kita dah ada banyak engagement dan saya mengakui bahawa kena banyak lagi. Itu penting. Saya tidak menafikan perlunya banyak lagi. Yang keduanya saya nak tekankan sekali lagi, nak ulang sekali lagi bahawa rundingan-rundingan perjumpaan yang kita ada ke pelbagai pihak termasuklah syarikat farma, Majlis Aid seumpamanya berkaitan dengan patent, dengan ubat-ubatan ini, ia membentuk pemikiran kami. Perbincangan kami dengan kesihatan sekerja umpamanya. Ya, ada beberapa perkara yang penting untuk kesihatan sekerja kita ambil kira. Jadi pertemuan-pertemuan begini memang membantu kami untuk memantapkan ya, dalam banyak hal. Ya. Kita juga mempunyai pendirian sama. Ada juga mungkin perbezaan tetapi dalam banyak hal. Banyak titik pertemuan sebenarnya. Jadi dengan adanya kita dah jumpa Saudara Nizam banyak kali dan mungkin sebelum itu jurangnya besar. Saudara Nizam pun setuju. Besar. Saya pun ingat besar. Tapi lama-lama kita faham. Saya faham kenapa Saudara Nizam mempunyai pendirian sedemikian. Dia pun faham saya. Cuma kita cari jalan. Dan sebenarnya itulah yang saya sebut dalam parlimen juga. Ada banyak perkara di mana pandangan pembangkang dan juga kerajaan adalah selari. Datuk Seri dan kementeriannya dengan M10 ada satu bab saja daripada beberapa bab konsultasi yang sedang berjalan. Apakah itu mendamaikan bahawa program ini sedang berjalan, berurusan dan bukan dibiarkan sekadar tersudut kepada apa yang dibangkitkan oleh Saudara Nizam saja? Orang Melayu ni beradab dan adab kita, dan saya cukup raikan juga bila baru-baru ni M10 telah keluar daripada perundingan salah satu mesyuarat dengan MITI. Dan saya puji dengan Datuk Seri, selepas itu dia datang berjumpa, Datuk Seri memanggil kita dan mahukan perbincangan itu terus berlaku secara sihat. Itu satu sikap yang baik. Benar, saya panggil dia. Ya. Tapi ada perjumpaan 4 mata. 6 mata lah, 6 mata. Tapi dalam waktu yang sama, yang kita menghormati perbezaan pendapat. Kita menghormati perbezaan pendapat. Ya, itu pasti. Tapi dalam waktu yang sama yang penting harus ada dialog, harus ada komunikasi. Ya. Okey. Ya. Tapi saya nak tekankan juga kepada Datuk Seri dan juga yang lain-lain, apa yang kita tekankan adalah pertemuan semata-mata tidak mampu menyelesaikan perkara ini. Kerana isu-isu yang ada dalam perjanjian ini cukup mendasar dan mendalam. Semua pihak, berbagai pihak di luar sana meminta. Kalau Datuk Seri sebut Malaysian Aid Council, sini pun ada wakilnya. Kalau sebut kumpulan alam sekitar pun ada. Berbagai pihak cukup ternanti-nanti tentang satu konsultasi yang lebih bermakna daripada sekarang, yang dapat kami memahami tentang apa sebenarnya yang diminta, hak-hak kami yang mungkin hilang, potensi-potensi perkembangan ekonomi yang bakal hilang, kesan daripada perjanjian perdagangan ekonomi. Dan berdasarkan, saya nak tekankan, berdasarkan trade agreement yang lama, sama ada NAFTA ataupun sebagainya. NAFTA, kes ISDS saja sejak diperkenalkan dah 80 kes melibatkan bilion of ringgit US. Dan melibatkan berapa banyak kos perundangan yang terpaksa dilalui. Saya yakin Datuk Seri pun akan jawab, kata NAFTA ini telah diperkenalkan sejak sekian lama, 1950-an lagi. Tetapi dalam konteks
sebagai satu contoh, kebanyakan kes, 2 kes yang mana kerajaan Malaysia disaman dan 2 kes lagi yang kerajaan Malaysia menang. Dalam 4 kes tersebut, kebanyakan kes itu gagal kerana sebab-sebab teknikal. Sebagai satu contoh, salah satu kes tu dia tidak mendaftarkan dia punya kepentingan itu di dalam negara ini. Jadi kerana dia tidak tahu pun dia ada perjanjian pelaburan, investment agreement yang sebenarnya boleh menyelamatkan dia. Tapi kerana dia terlibat dalam kes financial crisis 98 di Malaysia, dia rasa kata Jadi poin yang saya nak sampaikan adalah intipati perundangan itu. Kami sudah cukup mendengar tentang secara umumnya perjanjian perdagangan ini baik, jaminan-jaminan umum, tetapi kali ini kami meminta supaya Datuk Seri dan juga MITI dapat datang kepada kami dan segala industri. Dalam minggu lepas saya bertemu dengan industri kreatif, pembuat filem. Mereka juga bertanya. Nizam aktif. Bagus, very aktif. Mereka bertanya kepada kita, macam mana nasib kami ni? Adakah lepas ni wajib tayang tu masih boleh digunakan ataupun itu dilihat oleh halangan perdagangan? Hollywood cukup minta perkara ini dikeluarkan. Saya nak sebut satu perkara, Prof. Ini berkaitan dengan syarikat-syarikat Malaysia. Beberapa tahun ini sebenarnya jumlah pelaburan Malaysia ke luar negara melebihi jumlah FDI masuk negara kita. Belum tu banyak FDI lah, tapi setahun 2-3 tahun ini. Jadi syarikat-syarikat kita banyak terlibat di seluruh dunia. Petronas di 35 buah negara, Sime Darby, Khazanah, kita punya bank. Jadi saya nak bagi sedikit kefahaman supaya kita faham betapa perlunya satu mekanisme untuk menyelesaikan. ISDS ni adalah satu mekanisme untuk menyelesaikan pertikaian. Dan kita sudah ada dipanggil perjanjian jaminan pelaburan IGA 74 buah negara. Benda itu dah ada dah. Cuma ISDS ini mungkin dilihat sebagai satu perkara yang lebih besar. Sebenarnya ISDS ini meletakkan prosedur saja. Dan prosedur ini adalah begitu ketatlah sebelum boleh diambil tindakan terhadap negara. ISDS ini adalah berkaitan satu perkara di mana sebuah syarikat boleh mendakwa kerajaan. Kerajaan. Sebelum ini pun dah ada IGA. Dipanggil IGA. Malaysia sudah tanda tangan 74 buah negara. Cuma saya nak cerita di sini secara ringkas kerana masa tak ada. Oleh kerana syarikat-syarikat kita juga terlibat dari luar negara, maka jika mereka teraniaya, jika kepentingan mereka terjejas, maka kita mahu juga Petronas ke Sime Darby ke Khazanah ke Maybank ke CIMB ke Tabung Haji ke LTT SP Steer di Battersea UK, tak kira lah mana-mana, kita mahu ada satu peraturan yang bolehkan mereka membawa masalah ke timbang tara, ke arbitration ataupun ke mahkamah. Itulah lebih kurang ISDS ini. Kerana apa kita tak boleh melihat sesuatu itu dalam konteks syarikat mendakwa negara kita harus melihat kepentingan syarikat Malaysia beroperasi di luar negara. Ini suatu yang menarik saya rasa wacana hari ini. Walaupun kita hanya melibatkan 2 panelis, tapi masing-masing mampu mengketengahkan pelbagai dimensi daripada segala apa yang dibangkitkan tadi. Dan saya rasa penerangan dan penjelasan seperti ini bukan sekadar untuk membolehkan mereka berterusan berinteraksi, kerana kedua-dua mereka ini telah pun bertemu, tetapi kepada kita hari ini barangkali in a big way dapat didedahkan kepada persoalan yang sebegini rumit, kadang-kadang dianggap penuh kerahsiaannya. Jadi hari ini kita dapat mengikuti bukan sekadar TPPA yang dimaksudkan, bukan sekadar perjanjian perdagangan antarabangsa yang telah kita lalui selama ini, tetapi juga the nitty-gritty yang disebutkan oleh Datuk Seri tadi, berhubung dengan apa yang disebut sepulangan, keuntungan, dividen dan sebagainya. Seandainya segalanya ini ditangani dengan baik. Jadi saya rasa penjelasan ini seharusnya membolehkan kita mengharungi masa-masa yang mencabar lagi dalam masa beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi sebelum perjanjian itu termeterai dan sebagainya. Jadi bagi pihak Sinar Harian, saya rasa kita perlu berterima kasih kepada kedua-dua ahli panel ini. Walaupun mereka ini tersudut oleh masa, tersudut oleh keadaan, telah sedikit sebanyak berjaya mengangkatkan persoalan ini untuk dijadikan penerangan bersama, pemahaman bersama dan sekaligus melahirkan keyakinan baru, one way or another, berhubung dengan apa yang disebut sebagai perdagangan antarabangsa, khasnya TPPA. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri
yang mana merupakan Menteri Kabinet yang pertama yang bersama kita untuk berwacana di sini, dan Saudara Nizam yang saya baru temu hari ini daripada M10 yang katanya M10 baru tubuh lebih kurang. Ini sahabat lama. Ini sahabat baru. M10 dah jumpa banyak kali dah. Nah, M10 yang tertubuh bila berapa bulan dulu? 2009. Baru lagi 2009. 2011. Dalam masa 2 tahun tak sampai. 2 tahun. Nama M10, saya ingat M10 tu yang dulu M10 MTEN. Itu ni. Itu pun MTEN. Jadi pertemuan antara bekas MTEM dengan MTEN lah. Suatu yang baik. Jadi sekian untuk tuan-tuan dan puan yang telah mengambil bahagian hari ini, yang telah memberi sokongan kepada program wacana. Saya bagi pihak penganjur merakamkan penghargaan dan selamat berpuasa kepada yang berkaitan. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi the additional info tu berhubung dengan apa IC tadi dari negara-negara Timur Tengah itu penting juga lah.